Hai, apa khabar semua? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pelajaran yang cikgu akan ajar pada hari ini iaitu reka bentuk dan teknologi bagi sekolah rendah. Okay, cikgu akan mengajar murid-murid iaitu untuk tahun 4 KSSR Semakan 2017. Okay, kita akan bersama dengan cikgu Azmi. Okay, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu keselamatan bengkel. Okay, kita tengok kepada standard kandungan. Okay, untuk standard kandungan, kita pergi kepada 1.0 iaitu keselamatan bengkel. Okay, apa dia? Keselamatan bengkel. Sekarang kita akan pergi pula kepada standard pembelajaran. Okay, kita akan tengok kepada 1.1.4 iaitu membicarakan amalan keselamatan di bengkel. Yang pertama, kebersihan diri. Yang kedua, penyelenggaraan peralatan. Okay, kita pergi pula kepada 1.1.5 iaitu merumuskan kesan pengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Okay, kita akan belajar pada hari ini iaitu 1.1.4 dan 1.1.5. Okay, sekarang kita akan pergi kepada perkara yang murid perlu tahu semasa berada di bengkel RBT, di bengkel reka bentuk dan RBT. Okay, perkara yang pertama, murid perlu mengetahui laluan kecemasan seperti yang ditunjukkan dalam pelan laluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel. Perkara yang kedua, mengetahui tempat letak alat pemadam api. Okay, mengetahui alat letak pemadam api. Ini yang kedua. Okay, perkara yang ketiga, mengetahui cara menggunakan alat pemadam api. Okay, iaitu mengetahui cara menggunakan alat pemadam api. Itu adalah tiga perkara yang murid perlu tahu semasa berada di dalam bengkel. Okay, mari kita tengok apa cerita kartun di atas. Apa khabar, Amir? Sihat, cikgu. Saya nak tanya cikgu, apa lagi yang perlu kita tahu semasa berada di bengkel? Okay, itu saja soalan saya, cikgu. Okey, Amir. Okay, perkara yang keempat iaitu mengetahui tempat letak peti pertolongan cemas. Okay, perkara yang kelima, mengetahui cara menggunakan ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Oh, macam tu, cikgu. Sekarang saya sudah tahu. Terima kasih, cikgu. Okay, sekarang kita tengok kepada keselamatan semasa berlaku kebakaran. Kita lihat kepada cara menggunakan alat pemadam api. Okay, sebenarnya cara menggunakan alat pemadam api sangat mudah dan sesiapa sahaja boleh melakukannya. Hanya ikuti langkah-langkah mudah seperti berikut.
Okay, perkara yang pertama, tanggalkan alat keselamatan daripada pemadam api. Iaitu, pastikan alat pemadam api ditegalkan atau tanggalkan alat keselamatan yang dilengkapkan bagi mengelakkan kegunaan secara tidak sengaja. Langkah yang kedua, acukan mucun alat ke pangkal api atau halakan mucun ke arah api mengikut arah angin. Iaitu acukan mucun alat pemadam api ke pangkal api ataupun pastikan anda ataupun murid-murid berada pada jarak kira-kira 1 hingga 1.5 meter daripada api. Okay, kita tengok kepada langkah yang ketiga. Tekan tukir atas alat pemadam ataupun tekan tuas. Ataupun tekan tukir atas alat pemadam. Itu adalah perkara yang ketiga. Langkah yang ketiga, tekan tuas. Tuas tu yang berada di depan. Okay, dekat sini. Cikgu akan tunjuk. Ni tuas. Dan satu lagi tekan dekat sini. Okay, perkara yang keempat ataupun langkah yang keempat, layakkan mucung ke arah dan layakkan mucung ke kiri dan ke kanan. Macam ni, ke kiri dan ke kanan. Atau gunakan cara menyapu ketika penyemburan dilakukan pada keseluruhan bahagian api. Okay, semasa kita hendak memadam api, pastikan buka semua tingkap untuk membolehkan udara segar masuk. Okey, dekat sini. Okay, ini adalah contoh cara menggunakan alat pemadam api ni. Contoh cara menggunakan alat pemadam api. Okay, yang pertama, tarik pin picu. Yang kedua, halakan mucung ke arah api. Ni mucung dia. Okay, yang ketiga, tekan tuas. Tuas berada dekat sini. Yang keempat, layakkan mucung ke kiri dan ke kanan. Dekat depan ni, contoh ni api, kita akan hala dia ke kanan dan ke kiri. Supaya api akan padam. Okay, sekarang kita akan tengok kepada amalan keselamatan di bengkel. Okay, kita pergi kepada perkara yang pertama, iaitu kebersihan bengkel. Yang pertama, susun atau perabot yang kemas dan teratur. Okay, susun atau perabot yang kemas dan teratur. Okay, macam ni. Okay, amalan keselamatan di bengkel yang kedua, iaitu menyimpan bahan di tempat yang sesuai dan selamat. Okay, menyimpan bahan di tempat yang sesuai dan selamat. Okay, kalau boleh kita buat macam ni. Di mana gergaji kita akan letak, payah mucung tirus, spana, penggarit, pisau. Ini adalah contoh cara menyimpan yang elok dan cantik. Okay, amalan keselamatan di bengkel yang ketiga, iaitu membersihkan meja dan menyapu lantai. Membersihkan meja dan menyapu lantai. Ini adalah contoh murid membersihkan lantai. Ini contoh dia.
Amalan keselamatan di bengkel yang keempat iaitu meletakkan bahan-bahan berbahaya disimpan di tempat yang tertutup. Bahan yang berbahaya ni kita perlu simpan di tempat yang tertutup. Macam ni, supaya murid-murid tidak bermain-main bahan-bahan yang berbahaya. Kita tengok kepada tajuk lain iaitu penyelenggaraan alatan. Penyelenggaraan alatan sebenarnya membawa maksud menyelenggara dan baik pulih perkakasan dan alatan tangan. Sebenarnya alatan tangan yang dibekalkan di bengkel RBT adalah untuk kemudahan dan kegunaan semasa melakukan aktiviti dan projek. Alat tangan ini perlu dijaga dengan baik dan cermat. Oleh itu, murid-murid perlu mengetahui cara-cara yang betul untuk menyelenggara dan baik pulih perkakas dan alatan tangan. Kenapa kita perlu selenggara dengan baik alatan tangan? Perkara yang pertama, supaya peralatan tadi sentiasa berada dalam keadaan baik. Tujuan yang kedua, supaya tersusun dan teratur. Tujuan yang ketiga, mudah diambil untuk digunakan. Yang keempat, tahan lebih lama. Tujuan yang kelima, selamat digunakan dan terhindar daripada kemalangan. Sekarang kita akan tengok pada amalan keselamatan di bengkel. Perkara yang kedua iaitu penyelenggaraan alatan. Tadi kita pergi kepada maksud penyelenggaraan alatan tangan. Sebenarnya penyelenggaraan alatan tangan ini iaitu memerlukan kerja-kerja penyelenggaraan perkakas dan alatan tangan dapat dilakukan dengan cara. Perkara yang pertama iaitu membersih. Cara yang kedua meminyak. Dan cara yang ketiga menyimpan. Kita dapat 3 cara penyelenggaraan alatan. Kita tengok kepada membersih dan mencegah karat. Yang pertama, kita perlu buang kesan karat dengan penakis. Itu yang pertama. Yang kedua, gosok dengan kertas almeri atau kertas las atau kertas pasir. Perkara yang ketiga, basuh dengan menggunakan bahan pencuci. Dan yang keempat, keringkan dengan kain. Keringkan dengan kain. Kita akan tengok kepada bahan dan ejen pembersih. Bahan dan ejen pembersih seperti minyak tanah, tina, minyak pelincir dan sabun. Amalan keselamatan di bengkel. Perkara yang kedua iaitu meminyak. Sebenarnya kita perlu membersihkan alatan tangan dahulu. Itu perkakas dan alatan tangan mudah dicemari oleh kotoran seperti habuk, kesan minyak, cat dan karat. Sabun dan cecair pencuci digunakan untuk membersihkan perkakas dan alatan tangan.
Terdapat dua jenis minyak yang sesuai untuk digunakan, iaitu minyak pelincir yang untuk mencegah karat pada alatan tangan. Minyak yang kedua, minyak grease, itu untuk melicingkan dan mengelakkan pergaratan pada mesin bergerak. Kita akan pergi kepada membersih dan menyimpan alat dan bahan. Yang pertama, perlu buang reja dengan menggunakan berus. Yang kedua, bersihkan dengan kain. Yang ketiga, sapu sedikit minyak jika perlu untuk mencegah karat. Sapu sedikit minyak jika perlu untuk mencegah karat. Yang keempat, cara simpan di tempat penyimpanan. Kita akan pergi kepada perkara yang ketiga mengenai penyelenggaraan alatan, iaitu menyimpan alatan. Yang pertama, perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan perlulah disimpan di tempat yang khas dan selamat. Itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, tempat menyimpan alatan perlulah dilabel dengan nama alatan dan kuantiti supaya mudah diambil dan direkod jika berlaku kehilangan. Yang ketiga, tempat yang paling sesuai untuk menyimpan perkakas atau alatan tangan adalah di dalam bekas alatan atau di dalam almari. Perkara yang keempat, pemeriksaan perlu dilakukan dari semasa ke semasa untuk memastikan perkakas dan alatan tangan berada dalam keadaan baik dan dapat mencegah kehilangan. Perkara yang kelima, jika terdapat perkakas atau alatan tangan yang hilang, perkara tersebut hendaklah dilaporkan kepada guru dan direkodkan di dalam buku laporan. Di dalam buku alatan tangan. Sekarang kita akan tengok kepada bahan dan ejen pembersih. Yang pertama, sabun. Yang kedua, cecair pencuci. Yang ketiga, kertas las ataupun kertas pasir. Yang keempat, thinner. Yang kelima, petrol. Yang keenam, minyak grease. Yang ketujuh, minyak tanah. Terdapat 7 bahan dan ejen pembersih yang boleh kita membersihkan alatan tangan. Sebenarnya sabun dan cecair pencuci digunakan untuk membersihkan perkakas dan alatan tangan. Ini contoh sabun. Sabun di bilik mandi. Ini adalah contoh kertas las atau kertas pasir. Sekiranya murid-murid tak tahu. Sebenarnya kertas las digunakan untuk membersihkan karat. Kertas las itu digosok pada permukaan perkakas dan alatan tangan yang berkarat sebelum dicat. Kita perlu cat. Bila dia karat, kita perlu cat. Yang ketiga, ni contoh thinner. Ni bekas dia. Dia ada bermacam-macam bekas. Ada yang plastik, ada yang besi. Ni thinner, petrol atau minyak tanah digunakan untuk menanggalkan kesan cat. Menyimpan alatan tangan.
Okey, sebenarnya cikgu sudah bagi tahu. Okey, tak apa, kita akan tengok perkara yang pertama ya. Perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan perlulah disimpan di tempat yang selamat, kas dan selamat. Okey, ni yang pertama. Okey, jadi pula ni adalah yang pertama. Okey, yang kedua, tempat menyimpan alatan perlulah dilabel. Ni dilabel. Perlulah dilabel dengan nama alatan dan kuantiti supaya mudah diambil dan direkod jika berlaku kehilangan. Perlu dilabel. Okey, yang ketiga, tempat yang paling sesuai untuk menyimpan perkakas atau alatan tangan adalah di dalam bekas alatan atau di dalam almari. Ni yang ketiga, cara simpan. Okay, perkara yang keempat, pemeriksaan perlu dilakukan dari semasa ke semasa untuk memastikan perkakas dan alatan tangan berada dalam keadaan baik dan dapat mencegah kehilangan. Ini adalah yang keempat. Okay, yang kelima, jika terdapat perkakas atau alatan tangan yang hilang, perkara tersebut adalah dilaporkan kepada guru dan direkodkan di dalam buku alatan tangan yang hilang. Ini yang kelima. Okey, murid-murid mesti tahu cara menyimpan alatan tangan. Okey, ada 5 cara menyimpan alatan tangan. Okey, sekarang kita akan tengok satu lagi tajuk 1.1.5 iaitu kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Okey, kita akan tengok kepada punca dan kita akan tengok kepada kesan. Apa yang akan berlaku daripada punca. Okey, kita tengok punca yang pertama. Masuk ke dalam bengkel tanpa pengetahuan ataupun tanpa kebenaran guru. Okey, murid-murid masuk ke bengkel RBT tanpa diketahui oleh guru. Okey, kita tengok kepada kesan sekiranya berlaku kecederaan. Risiko kecederaan semasa menggunakan alatan tanpa pengawasan guru. Tanpa pengawasan guru. Yang kedua, risiko kehilangan barang. Itu adalah 2 kesan daripada murid masuk ke dalam bengkel tanpa pengetahuan guru. Okey, kita tengok kepada kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel yang kedua, iaitu membawa beg masuk ke dalam bengkel. Membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okey, apa kesan dia? Okey, yang pertama, ruang kerja menjadi sempit. Ruang ataupun bilik RBT menjadi kecil. Okey, kesan yang kedua daripada membawa beg, menghalang laluan murid-murid untuk pergi ke satu tempat ke satu tempat. Itu adalah 2 kesan. Iaitu yang pertama, ni adalah yang kedua. Okey, yang ketiga, mengganggu kelancaran kerja bengkel. Dia banyak mengganggulah. Bila beg ada, semua ada, peralatan ada dekat di bengkel, dia mengganggu kelancaran kerja murid-murid. Okay, kita tengok kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Yang ketiga iaitu tidak membuka pintu dan tingkap semasa berada di bengkel. Tidak membuka pintu dan tingkap. Okay, kita tengok kepada kesan yang pertama.
murid-murid tidak mendapat perudaraan yang baik. Murid-murid tidak mendapat perudaraan yang baik. Okey, yang kedua, pencahayaan tidak cukup untuk pelajar. Ini akan memberikan kesan yang tidak baik kepada murid-murid. Okay, kita akan tengok kepada perkara yang keempat, iaitu menggunakan bahan tanpa berhemat. Itu murid-murid menggunakan peralatan bahan tanpa berhemat. Ini memberi kesan kepada berlaku pembaziran bahan. Jadi di sini maknanya murid-murid di kelas lain mungkin tidak dapat menggunakan bahan tersebut kerana bahan yang kita akan gunakan telah digunakan oleh murid lain ataupun kelas lain. Sepatutnya murid lain guna 40, dia telah menggunakan tambahan sebanyak 15. Jadi murid kelas lain tidak dapat menggunakan bahan tersebut. Okay, kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel yang kelima, iaitu membawa alatan keluar daripada bengkel. Membawa peralatan keluar daripada bengkel. Kenapa nak bawa keluar peralatan dari bengkel? Okay, sebenarnya dia akan banyak memberi kesan kepada murid-murid lain. Okay, kesan iaitu alatan akan hilang ataupun rosak. Kesan dia alatan akan hilang atau rosak. Okay, kesan yang terakhir apabila murid-murid mengabaikan amalan keselamatan di bengkel, iaitu bermain dan bergurau di dalam bengkel. Sebenarnya murid-murid tidak perlu bermain dan bergurau semasa berada di bengkel. Ia akan memberi kesan yang tidak baik kepada murid-murid lain ataupun murid yang sedang bermain dan bergurau. Okay, kita tengok kepada kesan dia. Okay, risiko mengalami kemalangan dan kecederaan kepada diri, kepada kawan dan kepada orang lain. Dan akan menyusahkan diri sendiri, kawan dan guru. Okay, itu adalah 6 kesan apabila mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, share video Cikgu Azmi. Dan kita akan jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.